dilahirkan pada 10 Mac tahun 1957. Sejarah persekolahannya bermula di SK Good Shepherd, iaitu pada tahun 1964 sehinggalah tahun 1969. Sebelum beliau melanjutkan pelajaran di SMK Marudi, kemudian di St. Mark Secondary School, dan yang akhir sekali di Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang pada tahun 1975 hinggalah 1976. Terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Jamil kerana sudi menerima pelawaan kami untuk wawancara ini. Dalam apa keadaan pun nama cikgu itu tetap kekal. Biarpun Cikgu Jamil telah bersara wajib daripada seorang pendidik dan kini telah menjadi seorang pemancar. Kita terpaksa membuat wawancara ini secara maya untuk memenuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi soalan pertama saya ialah, boleh cikgu jelaskan selepas sedikit tentang rentetan perjalanan pengalaman cikgu sebelum bersara dari dunia pendidikan? Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dulu dirakamkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kerana telah diberi peluang untuk terlibat dalam program Hari Guru pada tahun 2021 ini. Sebagai intro diserahkan rentetan pengalaman saya. Saya telah menjadi guru pelatih di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim pada tahun 1979 dan 1980. Dan option saya ialah pengajian Melayu dan Ilmu Alam. Setelah menamatkan latihan perguruan, saya telah dipilih oleh Encik Gardi, Pengetua SMK Marudi, untuk berkhidmat di sekolah SMK Marudi pada tahun 1981 hingga 1988, yakni selama 8 tahun. Di situ saya telah pun diamanahkan untuk mengajar tingkatan 3 dan tingkatan 5. Dan kedua-dua kelas itu merupakan kelas yang berorientasikan peperiksaan. Dan ini merupakan cabaran yang perlu saya lakukan dan perlu melipat gandakan inisiatif untuk memberi kerjaan kepada murid-murid. Seterusnya, saya telah dilantik sebagai penolong kanan di SK Good Shepherd, dan pada masa itu ia merupakan satu jawatan kenaikan pangkat daripada C2 kepada C2A. Dan saya di sana selama 8 tahun dan perlu menggalaskan 4 jawatan sebab tidak ada guru besar dan penolong kanan. Seterusnya, saya telah pun diberi mandat untuk mengambil alih sebagai guru besar. Pertama kali sekolah yang saya terajui pada tahun 1995 hingga 2002 di SK Rumah Gudang. Dan pencapaian pada tahun 1994 ialah 0% di dalam peperiksaan UFSA mereka. Dan saya perlu mengambil alih sekolah itu dan perlu memberi satu anjakan transformasi pada sekolah tersebut. Dan sekolah itu telah pun dipilih untuk mengikuti projek Cemerlang Puyut pada tahun 1995. Dan cabaran telah pun saya lontarkan kepada guru-guru saya untuk mencapai 2 kali ganda peratusan yang akan dicapai semasa projek Cemerlang Puyut. Dan projek Cemerlang Puyut telah membuahkan 20% kelulusan. Namun demikian, pada tahun 1996 kami telah mencapai 64% untuk sekolah tersebut, dan ia merupakan pencapaian 3 kali ganda daripada apa yang dapat dilakarkan di projek Cemerlang Puyut. Seterusnya, saya telah pun dipindahkan ke SK Datuk Syarif Hamid pada tahun 2003 hingga 9 Mac 2015, iaitu selama 12 tahun 3 bulan. Dan
Di kedua-dua sekolah itulah saya coba melakukan satu transformasi kepada sekolah tersebut. Seterusnya adalah pengalaman yang penting yang berharga sepanjang perkhidmatan saya. Guru perlu ada nilai komitmen yang total terhadap tugas, memiliki kredibiliti, integriti dan dedikasi, ikhlas dan jujur dalam mencurahkan bakti. A leader must be able to lead and to inspire his subordinate. Sebab itulah guru besar memainkan peranan yang penting di dalam melakarkan kejayaan dan hala tuju sesebuah sekolah. Ia perlu komitmen yang tinggi dan inisiatif yang berterusan. Seterusnya di sekolah SK Rumah Gudang, saya telah dapat membentuk satu penceragam sekolah, walaupun sekolah tersebut merupakan sekolah SKM, iaitu sekolah kurang murid. Dan di sana kami telah bekerja sebagai satu pasukan membentuk sekolah itu dan berjaya juga dalam pertandingan 3K di peringkat negeri. Lakaran kejayaan ini dapat digapai saban tahun berkat usaha sebagai satu pasukan. Panjang perkhidmatannya, beliau telah menerima berbagai anugerah perkhidmatan yang menunjukkan kecemerlangannya, seperti menegak pada tahun 1993, melintang pada tahun 1998, dan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2007 dan tahun 2014. Beliau juga telah menerima anugerah pingat, antaranya ialah pingat perkhidmatan setia pada tahun 2004, pingat Pangkuan Negara PPN Persekutuan pada tahun 2003, dan pingat Pegawai Bintang Kenyalang PBK Negeri Sarawak pada 10 Oktober tahun 2020. Memangnya beliau aktif dalam co-kurikulum dengan mewakili PSKPP untuk bola sepak, bola keranjang, badminton dan bola tampar. Beliau pernah menjadi guru sukan SMK Marudi pada tahun 1985, mewakili bola keranjang daerah Baram, bola sepak daerah Baram, badminton daerah Baram, dan pernah menjadi ketua kontingen MSSR daerah Baram pada tahun 1991 sehinggalah 1993. Beliau juga pernah menjadi pengurus pasukan bola sepak MSSR daerah Baram 1994 dan 1995 dan menjadi timbalan pengurusi PSKPP daerah Baram dan seterusnya menjadi setiausaha MSSR daerah dari tahun 1989 hingga tahun 1993. Cikgu Jamil Muhammad Sabil juga merupakan seorang yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Beliau merupakan bendahari Sabarkas daerah Baram, juga merupakan setiausaha Masjid Besar Marudi, bendahari Hikmah Marudi, juga merupakan setiausaha Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Baram, pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Baram, juga merupakan pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Baram, dan beliau juga merupakan pengurusi projek pembangunan rakyat daripada tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan pengubahsuaian Masjid Besar Marudi yang bernilai 1,854 juta dan penambakan tanah perkuburan dengan perbelanjaan Rp700,000. Beliau juga merupakan penasihat Masjid As-Salam Marudi daripada tahun 2020 hingga sekarang, timbalan pengurusi Jatai Marudi, dan juga merupakan pemanca Melayu Marudi. Lakaran kejayaan yang dicapai ialah persembahan penceragam sekolah semasa Baram Negata di Bada Marudi. Demikian juga setiap kali untuk lintas hormat setiap kontingen MSSR bagi kejohanan
MSSA bagi daerah Baram daripada tahun 1994 hingga tahun 2005. Seterusnya, kami juga berjaya mendapat tempat ketiga pertandingan 3K peringkat negeri pada tahun 2002. Bagi SK Datuk Sharif, kami telah melakarkan banyak kejayaan kerana pengalaman yang telah dimulai daripada SK Rumah Gudang. Kompang berformasi peringkat negeri iaitu di Samarahan, pasukan sekolah kami telah berjaya menggodol Nap Johan pada 2004. Demikianlah juga untuk peringkat negeri di Seri Aman, kompang berformasi telah mendapat tempat ketiga. Bagi kuis kesihatan, kami telah melakarkan kejayaan demi kejayaan pada 6 tahun berturut-turut iaitu 3 kali. Yakni kuis kesihatan peringkat negeri di Betong pada tahun 2005 kami telah mendapat tempat ketiga. Untuk format pertandingan kesihatan untuk kuis kesihatan, 4 sekolah terbaik di seluruh negeri Sarawak akan dipilih untuk satu pertandingan sekali lagi, dan Johan akan mewakili negeri Sarawak. Seterusnya pada tahun 2007, pasukan kami telah mendapat Nap Johan, iaitu semasa pertandingan itu dijalankan di Betong bagi peringkat negeri. Dan pada tahun 2009, ia merupakan kepuncak kepada kejayaan kami, iaitu kami telah dapat menempatkan sekolah kami di kumpulan yang elit, iaitu menjadi Johan untuk peringkat negeri di Limbang dan berjaya mewakili negeri Sarawak ke peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu, Sabah. Dan dalam pertandingan itu, kami telah mendapat tempat yang ke-6. Dalam konteks deklamasi saja anti dadah, murid saya telah dapat Naib Johan di peringkat kebangsaan di Pengkalan Cepa, Kelantan. Demikianlah kejayaan-kejayaan yang disusuli oleh Hafazan untuk peringkat negeri pada tahun 2012, bercerita peringkat negeri 2005 dan pelbagai lakaran kejayaan lain. Namun demikian, kami juga merasa bangga kerana pada tahun 2009, sekolah kami walaupun enrollmentnya ramai, muridnya hampir 80 orang untuk UPSA, namun demikian kami telah mendapat grade purata sekolah iaitu 1.97 pada tahun 2009. Dan pada tahun 2014, kami telah mendapat grade purata sekolah iaitu 1.94. Itulah 2 tahun yang kami banggakan kerana telah dapat prestasi GPS di bawah 2. Soalan seterusnya cikgu, ya, apakah perbezaan dan juga persamaan cabaran sebagai pemancar, cabaran sebagai pendidik yang pastinya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, boleh cikgu rincikan sedikit? Silakan cikgu. Peranan persamaan atau perbezaan cabaran sebagai pemancar dan pendidik. Pemancar dan pendidik adalah 2 entiti yang berbeza. Pemancar berfungsi sebagai ketua masyarakat dan menyelesaikan dan memajukan masyarakat. Secara holistiknya, ia berhubung kait dengan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi jambatan antara masyarakat dengan the government of the day, yakni pemerintah semasa. Namun, pemancar boleh mengasimilasikan dirinya di atas premis pihak biji andai hendak memainkan peranan dalam dunia pendidikan. Dalam situasi pandemik sekarang ini yang menyebabkan guru mengajar dari rumah, jadi bagaimana pandangan cikgu tentang peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa dalam meneruskan kelangsungan kecemerlangan pendidikan?
Silakan. Penekanan dan pemberatan adalah berpaksikan kepada kecemerlangan ilmu. Justru ilmu yang dimiliki adalah alat dan bekalan untuk setiap individu agar mereka dapat disegani dan dihormati. Visi setiap kampung ialah 5% daripada isi keluarga akan dapat memasuki Menara Gading. Berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam sistem pandemik sekarang, wabak yang melanda dunia merupakan satu kekangan dalam mengasimilasikan ke dalam budaya dan nilai norma hidup yang berbeza daripada norma biasa. Justru, para ibu bapa perlu mengadaptasikan diri dengan pendekatan baru dan memerlukan satu anjakan paradigma bagi meneruskan kelangsungan kecemerlangan pendidikan. Para ibu bapa perlu pandai mengoptimumkan peralatan teknologi dan peranan handphone dan iPad. Natijah itu, setiap keluarga perlu memiliki peralatan teknologi ini, menguasainya dan menjadi alat penting untuk menghubungkan guru dan anak masing-masing untuk meneroka dunia pendidikan semasa mengharungi pandemik COVID-19 ini. Peralatan ini menjadi satu kemestian dan wajib dimiliki. Walau dalam kumpulan sosial ekonomik status yang mana sekalipun. Secara konklusinya, guru perlu komitmen yang total serta melipat gandakan usaha dalam mengendalikan pembelajaran yang berteraskan video, Google Meet atau pendekatan mana sekalipun. Ibu bapa pula hendaklah menjadi inspirasi dan menyediakan segala peralatan dan menyediakan iklim yang paling kondusif bagi proses pembelajaran di rumah. Cadangan yang mampu merapatkan pertalian ibu bapa dan masyarakat di sekolah. Penggerak utama selaku penasihat PIBG ialah pengurus sekolah. Platform yang menjadi medium atau jambatan itu ibu bapa, guru dan masyarakat ialah PIBG. Kerjasama secara kolektif mestilah diwujudkan dan fokusnya ialah kecemerlangan sekolah dari segi pencapaian akademik. Ia seterusnya akan menjadi pemangkin kepada aspek sampingan yang lain. Kedua-dua pihak boleh mewujudkan iklim yang kondusif seperti prasarana, aras yang sihat bagi penyediaan perpustakaan dan pembentukan modal insan yang sihat di sekolah. Bagi sekolah, ia mesti ada amalan terbaik. Titik tolak kepada lakaran kejayaan sesebuah institusi sekolah banyak bergantung kepada ketuanya. Penilaian tentang ikan sama ada busuk atau tidak wajib dinilai di kepala ikan itu. Tidak ada sekolah yang cemerlang ataupun berstatus tinggi andai guru besar atau pengetuanya lemah dari segi pentadbiran. Tidak ada integriti, komitmen dedikasi di aras yang tidak sehat atau tidak dapat merapatkan saf guru-gurunya. Kebijakan guru perlu diambil berat. Nilai baik perlu dibaja dan dihidup suburkan. Akhir sekali, pesanan kepada guru-guru muda dan bakal guru ialah profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Lantas, bila kita hendak menjadi guru, nawa itu kita juga hendaklah berpaksi kepada nilai mulia, jujur dan ikhlas dalam semua tindakan, perbuatan dan tutur kata. Patuh pada ketua dan menterjemahkan arahan sebaik dan semaksimum mungkin. Ingat, kita hendak membentuk kemenjadian insan yang bakal mewarisi kita. Peranan dan tanggungjawab guru adalah besar. Fikir tentang budaya yang menjadi satu pelaziman dan akhirnya terbentuk satu budaya positif yang boleh berkat umbi dan dihidup suburkan. Impak daripada kitalah akan membentuk satu hala tuju generasi mendatang. Para gurulah yang membentuk asas kepada pola masyarakat mendatang yang bagaimana bentuknya.
Bentuklah sekukuh mungkin budaya positif itu, kerana banyak cabaran dan pengaruh faktor luar yang bakal meruntuhkan budaya positif yang diterapkan di perjalanan hidup setiap individu yang bernama anak didik kita. InsyaAllah, mudah-mudahan usaha murni kita akan mendapat keberkatan dan keberkatan kepada dunia sejagat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaraan tidak membawamu pergi. Persaraanmu nanti seperti warkah kenangan lama, berulang-ulang dibaca. Manisnya masih serupa. Persaraanmu nanti seperti rasa yang tertangguh, persis membaca warkah baru, berhari-hari menunggu. Rindumu sebagai guru tetap enggan berlalu. Persaraanmu nanti seperti cinta tak mahu pergi. Biar warkah diri kian usang, kiriman salam takkan hilang. Kenangan dan rasa yang tidak pernah mati. Persaraanmu nanti seperti cinta lama, indah untuk dikenang, biar lusuh dengan rahasia. Benar, jasamu takkan bersara, kerana kau guru sepanjang usia.